Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat menghadiri majlis kemasukan bagi Dulian Teramat Mulia Paduka Seri 920 Meja Udara Pinggiran Muda Abdul Matin Ibni Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah berlangsung di Commando Training Centre Royal Marines CTCRM Limston, Devon, United Kingdom. Keberangkatan tiba Kebawah Dulia Maha Mulia di bangunan Mes Pegawai CTCRM dimulakan dengan Royal Salute yang disembahkan oleh anggota Guard of Honour yang diiringi oleh Royal Marine Band dan baginda juga dijunjung oleh Dulian Teramat Mulia Paduka Seri 920 Meja Udara Pinggiran Muda Abdul Matin bersama Lieutenant Colonel Chris Samuel, Commanding Officer Base and Support Wing, Lieutenant Colonel Tom Evans Jones, Chief of Staff dan Warrant Officer First Class Regimental Sergeant Major RSM Nick Olive. Oh really? Oh no. Just to the UK. For yourself, and then just down here is Francis Street. Go to Joseph. Yeah, after lunch we go this way. And then some Egypt, my roommate. What good English? Yeah. Baginda juga diberikan sembah taklimat daripada Lieutenant Colonel Chris Samuel, Commanding Officer Base and Support Wing di Bilik Akhnakhari. Kursus All Arms Commando ASCC yang dijalani oleh Dulian Teramat Mulia Paduka Seri 920 Meja Udara Pinggiran Muda Abdul Matin akan berlangsung selama 13 minggu dan dikendalikan oleh Royal Marines di Commando Training Centre Royal Marines CTCRM Limston. Setelah tamat kursus, calon yang berjaya akan berhak untuk memakai beret hijau dan mengenakan lencana Komando Daga pada pakaian seragam mereka. Stay together, don't do it on your own. Stay together and encouraging each other all the way through it. Any problems, just let us know. This is iconic, this 30 mile. It's one of the best days of your life. Yeah, Andrew's lesson is is it always Baginda berkenan berangkat ke majlis santap tengah hari di Bilik Tedil. Berangkat menyertai baginda ialah Dulian Teramat Mulia Paduka Seri 920 Meja Udara Pinggiran Muda Abdul Matin. Semasa berada di tapak latihan CTCRM, baginda berkesempatan menyaksikan latihan All Arms Commando Course Log Run dan Battle Physical Training yang dijalani oleh Dulian Teramat Mulia Paduka Seri 920 Meja Udara Pinggiran Muda Abdul Matin bersama para peserta yang lain. Pusat latihan Komando CTCRM adalah pusat latihan utama bagi Royal Marines. Berpengkalan di Limston, Devon, CTCRM memilih dan melatih semua pegawai dan rekrut Royal Marine. CTCRM juga adalah sebuah pusat latihan yang unik di mana ia juga menyediakan semua latihan bagi Non-Commissioned Officer NCO serta melatih 70% ke semua spesialis Royal Marines. Physical conditioning, but also it's not just about the physical. Pick up the rope, compose yourself, good lad, crack on. Where they get tested on the commando tests again.
Good lads. take them through what's called the low obstacles course. No kit on to start with. So, They're in it. Slap it down. take a walk up here So this is the. to be rehabilitated. Speak to some of the instructors and the success that they have. Sebelum menamatkan lawatan di CTCRM, Kebawah Dulia Maha Mulia berkenan menerima pasambah yang disembahkan oleh Lieutenant Colonel Chris Samuel, Commanding Officer Base and Support Wing CTCRM, iaitu sebilah bayonet Royal Marines Commando Pisau Tempur Fairbairn Sykes FS. Baginda juga berkenan mengurniakan sebuah tanda kenangan Kementerian Pertahanan kepada Commanding Officer Base and Support Wing CTCRM sempena memperingati keberangkatan Kebawah Dulia Maha Mulia ke Commando Training Centre Royal Marines. Pisau tempur FS terkenal ketika Perang Dunia Kedua yang digunakan pakai oleh British Commando dan Special Air Services SAS serta beberapa pasukan khas yang lain, terutama sekali semasa pendaratan Normandy pada bulan Jun 1944. Dengan itu, pisau FS sangat terkait dengan British Commando dan beberapa pasukan khas lain seperti US Office of Strategic Services OSS dan Marine Raiders pada ketika itu. Kursus All Arms Commando yang dikendalikan oleh Commando Training Centre Royal Marines CTCRM menguji ketangkasan, keberanian dan ketahanan setiap peserta. Kita saksikan paparan antara aksi lasak dan tangkas para peserta kursus dalam sorotan Majlis Kemasukan Dulian Teramat Mulia Paduka Seri 920 Meja Udara Pengiran Muda Abdul Matin ke CTCRM. Kementerian Kesihatan dengan rasa duka cita hari ini memaklumkan satu kes COVID-19 disahkan kembali ke rahmatullah di negara Brunei Darussalam. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, memaklumkan perkara tersebut semasa sidang media petang tadi mengenai situasi terkini jangkitan COVID-19 di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Kes tersebut ialah seorang perempuan berumur 55 tahun yang merupakan kes 4204 yang telah mengalami masalah paru-paru setelah dijangkiti COVID-19. Sehubungan dengan ini, demi menjaga confidentiality dan menghormati privasi keluarga kes ini, Kementerian Kesihatan tidak akan mengongsikan butiran pribadi kes. Orang ramai juga dipohonkan untuk sama-sama menghormati dan tidak menyebarkan maklumat-maklumat berkaitan dengan kes tersebut. Di kesempatan ini, saya mewakili Kementerian Kesihatan dan keseluruhan rakyat negara Brunei Darussalam mengucapkan takziah kepada keluarga kes berkenaan. Semoga roh kes dicucuri rahmat dan ditempatkan bersama-sama para solehin. Sementara itu, 124 kes baharu jangkitan COVID-19 disahkan hari ini yang membawa jumlah keseluruhan kes meningkat kepada 5,385. Terdapat 56 tambahan kes-kes baru kepada 11 kluster aktif yang sedia ada pada hari ini.
Kes-kes dalam kluster-kluster aktif ini adalah mereka yang sedang menjalani kuarantin setelah didapati mempunyai kontak dengan beberapa kes positif sebelumnya. Sementara itu, terdapat 2 kluster baru telah dikesan. Kluster-kluster baru ini ialah kluster Foster Vessel yang mengandungi 11 kes baru dan kluster 5289 yang mengandungi 7 kes baru. Kesemua kluster-kluster baru ini juga mengandungi kes-kes yang telah dilaporkan sebelum ini sebagai kes yang belum dikenal pasti sumber jangkitannya. Dalam pada itu, satu kluster telah ditutup setelah tidak ada kes dikesan di dalam kluster berkenaan selama 28 hari. Kluster yang ditutup ialah kluster 418. Dengan ini, jumlah kluster aktif pada masa sekarang adalah sebanyak 96 kluster. Selain itu, terdapat 2 kes import yang dicatatkan. Kedua-dua kes telah tiba ke negara Brunei Darussalam daripada Manila. Kes pertama telah tiba pada 8 September 2021, mana kes kedua telah tiba pada 15 September 2021. Pada ketika ini, terdapat 48 kes yang masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. Dalam pada itu, 102 kes telah disahkan sembuh, yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 3,677 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 1,673 kes. Di kalangan kes-kes aktif tersebut, 8 kes adalah dalam keadaan kritikal, yang mana 7 daripadanya memerlukan bantuan mesin pernafasan ataupun artificial ventilation. Manakala 1 kes lagi masih memerlukan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO. Sementara itu, 25 kes lain yang dikategorikan dalam kategori 4 sekarang ditempatkan di unit rawatan intensif bagi pemantauan rapi. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 5,031 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 312,046 ujian. Sementara itu, Kementerian Kesihatan memaklumkan bahawa proses menganjatkan tempahan slot suntikan bagi mereka yang terjejas oleh penangguhan pemberian vaksin dos pertama COVID-19 masih giat dilaksanakan secara berperingkat dengan perubahan seperti lokasi vaksinasi dipindah ke pusat vaksinasi lain. Orang ramai adalah diingatkan sekali lagi untuk memeriksa perjanjian vaksinasi melalui aplikasi BruHealth atau pesanan ringkas SMS dari masa ke semasa bagi memastikan tarikh penempahan perjanjian serta tempat pusat vaksinasi mereka. Mereka yang tidak dapat menghadiri pada tarikh tempahan kerana menjalani kuarantin atau telah membuat tempahan lain adalah dinasihatkan untuk membatalkan tempahan yang diberikan ini bagi memberikan peluang kepada orang lain yang boleh memanfaatkan slot-slot berkenaan. Orang ramai adalah juga dinasihatkan untuk mengemaskini maklumat peribadi termasuk nombor telefon di dalam sistem BruHIMS bagi memastikan mesej mengenai tempahan slot dapat diterima. Sementara itu, orang ramai adalah diingatkan sekali lagi untuk mematuhi segala arahan yang telah dikeluarkan bagi mengawal penularan wabak COVID-19. Sebagaimana yang telah diterangkan semasa sidang media Kementerian Kesihatan pada 9 Ogos 2021, sebarang perkumpulan ramai adalah tidak dibenarkan. Walau bagaimanapun, pengecualian adalah diberikan bagi pengurusan jenazah yang bukan COVID-19, iaitu seramai 15 orang pengendali saja dan 10 orang bagi menghadiri majlis akad nikah. Dalam pada itu, sebarang majlis tahlil secara fizikal, menghadiri majlis akad nikah secara bergilir atau menggunakan beberapa tempat berasingan adalah tidak dibenarkan. Ini adalah di antara langkah-langkah untuk menghindari penularan wabak COVID-19 di kalangan mereka yang hadir. Sesiapa yang mengetahui mengenai dengan sebarang pelanggaran arahan-arahan ini boleh melaporkannya ke pihak polis beserta bukti yang jelas. Sesiapa yang melanggar arahan-arahan tersebut boleh diambil tindakan di bawah Akta Penyakit Penjangkit Penggal 204. Setakat hari ini, 274 orang kanak-kanak berumur 12 tahun ke bawah berada di pusat pengasingan. Jelas Menteri Kesihatan, jumlah tersebut termasuk seorang anak damit yang berumur 18 hari. Selain daripada itu, kebanyakan pesakit berkenaan berada dalam kategori 1 dan hanya 9 orang yang lain berada dalam kategori 2.
Menteri Kesihatan semasa sesi soal jawab turut menasihatkan orang ramai agar benar-benar mematuhi segala saranan Kementerian Kesihatan ketika kluster semakin meningkat. Satu-satunya cara untuk menangani penularan ialah sekatan pergerakan sepenuhnya atau full lockdown. Jelas Menteri Kesihatan, sekatan pergerakan sepenuhnya perlu dilaksanakan 2 ke 3 bulan untuk melihat hasilnya. Orang ramai disarankan untuk mendapatkan maklumat, nasihat dan sokongan tentang demensia serta mendapatkan diagnosis awalnya agar dapat mempersiapkan, merancang dan menyesuaikan diri dengan demensia. Menteri Kesihatan dalam perutusan sempena sambutan Bulan Alzheimer Sedunia dan sambutan Hari Alzheimer Sedunia seterusnya berkata, hashtag rasmi iaitu hashtag No Dementia dan hashtag No Alzheimer's menyeru orang ramai untuk bersuara dan menyokong kempen kesedaran global tersebut. Oleh itu adalah penting untuk meningkatkan kesedaran dan pemahaman mengenai demensia dan menghilangkan salah tanggapan terhadap penyakit ini. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar seterusnya mengetengahkan agar masyarakat di negara ini mengetahui maklumat berkaitan dengan demensia, ketahui dan fahami tanda-tanda amaran demensia, berbincang mengenai simptom demensia antara satu sama lain dan belajar dari pengalaman masing-masing. Menteri Kesihatan turut mengongsikan 10 tanda amaran demensia yang biasa dialami seperti hilang ingatan, kesukaran melakukan tugas yang biasa, masalah dengan percakapan, kebingungan pada masa dan tempat, penilaian yang tidak betul atau menurun, masalah mengawasi sesuatu, sering kehilangan barang, perubahan tingkah laku, masalah melihat gambar dan hubungan sekeliling dan menjauhkan diri dari pekerjaan atau aktiviti sosial. Penularan wabak COVID-19 telah mengetengahkan kekurangan dalam penyediaan perkhidmatan dan sokongan harian bagi penyakit demensia. Menurut Menteri Kesihatan lagi, adalah amat penting bagi pesakit demensia untuk tidak dikecualikan secara sosial semasa penularan wabak ini. Beberapa tips juga diberikan oleh Menteri Kesihatan untuk mereka yang hidup dengan demensia dan penjaga mereka. Antaranya, kekal berhubung dengan menggunakan teknologi seperti bercakap melalui telefon atau panggilan video. Mengekalkan aktiviti harian biasa sebanyak mungkin dengan mengambil kira langkah-langkah pencegahan sosial dan langkah-langkah pencegahan jangkitan. Ingatkan atau bantu langkah-langkah kebersihan pencegahan COVID-19 seperti memakai sungkup muka, kerap mencuci tangan dan mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 dengan segera jika belum mendapatkannya. Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi melalui kerjasama jabatan-jabatan serta agensi dan pihak-pihak berkuasa di bawahnya telah menghasilkan perangkaan berkaitan perkembangan sektor pengangkutan dan info komunikasi di negara Brunei Darussalam bagi tahun 2016 hingga suku kedua tahun 2021. Sejak penularan pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia pada tahun 2020, sektor pengangkutan di negara ini juga turut terjejas dan menunjukkan tren penurunan yang amat ketara berbanding dari tahun-tahun sebelumnya. Pengangkutan bas awam telah mengalami penurunan keseluruhan dari segi kadar jumlah penumpang sehingga 36% dari tahun 2019. Ini adalah bagi mematuhi langkah-langkah pengawalan bagi sama-sama membendung penularan COVID-19 dan juga menjamin kesihatan serta keselamatan para penumpang. Manakala permohonan lesen memandu dan lesen kenderaan dalam talian menunjukkan peningkatan sebanyak 215% dari tahun sebelumnya selaras dengan inisiatif Jabatan Pengangkutan Darat untuk menaiktarafkan penggunaan perkhidmatan tersebut.
Dari segi pengangkutan udara yang merangkumi perkhidmatan pesawat, pergerakan penumpang dan kargo turut mengalami kemerosotan akibat dari pandemik COVID-19 setelah 4 tahun, iaitu 2016 hingga 2019 mengalami pertumbuhan yang positif. Perangkaan menunjukkan tahun 2019 adalah tahun yang paling tinggi bagi ketiga-tiga perkhidmatan pengangkutan udara. Sebagai langkah-langkah keselamatan bagi pengawalan COVID-19, negara Brunei Darussalam telah menghadkan penumpang masuk dan keluar dari negara ini. Oleh itu, pergerakan penumpang di negara ini mencatatkan penurunan sebanyak 80.7% bagi penumpang yang masuk dan 81.2% bagi penumpang yang keluar jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada masa yang sama, perangkaan mencatatkan jumlah pergerakan pesawat di lapangan terbang antarabangsa Brunei mengalami penurunan sebanyak 69% pada tahun 2020. Bagi pergerakan kargo masuk, catatan tertinggi adalah pada tahun 2019 sebanyak 14,500,107 kilogram, manakala kargo keluar mencatatkan tahun 2018 yang tertinggi sebanyak 10,445,281 kilogram. Akan tetapi, jumlah kargo masuk dan keluar telah menurun semasa pandemik COVID-19 melanda pada tahun lepas. Perangkaan bagi sektor pengangkutan laut melibatkan jumlah kontainer kapal, 20-foot equivalent unit TEUs, kargo dan kapal-kapal yang melabuh di Pelabuhan Muara. Penurunan yang paling ketara adalah jumlah kapal penumpang dan ini adalah disebabkan oleh pengawalan yang dibuat bagi mengelakkan jangkitan COVID-19 serta pengurangan operasi perjalanan. Akan tetapi bagi car carrier yang melalui Pelabuhan Muara menunjukkan peningkatan setiap tahun iaitu dari jumlah 52 hingga 57. Berhubung dengan jumlah transshipment, perbandingan bagi tahun 2020 dan tahun ini sehingga bulan Ogos telah menunjukkan perbezaan yang amat ketara iaitu meningkat dari jumlah 8 hingga 326 TEUs. Perkhidmatan Kaji Cuaca Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam terus memainkan peranan penting dari segi mengeluarkan amaran cuaca kepada orang awam di negara ini, termasuk untuk kegunaan di sektor penerbangan seperti Saranan Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa ICAO. Sejak tahun 2014 hingga bulan Ogos 2021, sebanyak 280 amaran bagi trafik udara telah dikeluarkan dan tahun 2017 mencatatkan pengeluaran amaran tertinggi sebanyak 83 amaran. Manakala sebanyak 1,836 amaran dikeluarkan kepada orang awam bagi tempoh tahun 2011 hingga Jun 2021 dan catatan tertinggi adalah pada tahun 2018 iaitu sebanyak 290 amaran. Majlis Penasihat Perniagaan ASEAN BAC akan mengadakan roundtable tentang kemahiran untuk era digital pada 29 September ini secara maya. Perbincangan diadakan bagi memberikan kefahaman tentang perubahan pekerjaan di masa hadapan yang diperlukan di Asia Tenggara dan juga jurang kemahiran yang ada di industri rantau ASEAN. Menurut Yang Berhormat Dayang Siti Rozai Mirianti binti Datuk Seri Laila Jasa Awang Haji Abdul Rahman, Ahli Majlis Mesyuarat Negara selaku pengerusi Penasihat Perniagaan ASEAN, dalam wawancara Rampai Pagi hari ini, topik tersebut penting memandangkan isu pengangguran yang tinggi disebabkan wabak COVID-19. Bukan hanya di negara Brunei Darussalam, malahan di ASEAN. Jadi ASEAN juga menghadapi isu ketinggalan dalam meningkatkan kemahiran. Memang we understand workforce di ASEAN itu there are big gap. Kalau kita menurut World Bank ya, seorang kanak-kanak yang dilahirkan di ASEAN hanya akan mencapai 59% sahaja dari produktiviti berpotensi mereka secara menyeluruh. Yang ini disebabkan oleh jurang besar dalam pendidikan, kesihatan dan kemahiran relevan yang gagal diterima secara menyeluruh di ASEAN. Pembayaran pensyen umur tua, pensyen-pensyen dan elaun-elaun hilang upaya dan bantuan kebajikan bulanan bagi bulan September akan dimulakan pada hari Khamis 23 September 2021.
Pembayaran pencen-pencen, allowance dan bantuan kebajikan bulanan akan dilaksanakan dalam dua kaedah, iaitu pembayaran melalui akaun bank. Borang permohonan boleh diperoleh melalui laman sesawang Jabatan Pembangunan Masyarakat www.japim.gov.bn dan kaedah pandu lalu bermula 23 hingga 28 September 2021 di beberapa tempat yang mempunyai kawasan terbuka dan lapang di keempat-empat daerah. Pembayaran pandu lalu dibuat secara berperingkat mulai pukul 8 pagi hingga 12 tengah hari dan 2 petang hingga 5 petang, kecuali pada hari Jumaat bermula pukul 8 pagi hingga 11.30 pagi dan 2.15 petang hingga 5 petang. Jabatan Pembangunan Masyarakat Japim Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan hari ini menerima sumbangan berjumlah RM8,018.50 daripada Persatuan Jururawat Negara Brunei Darussalam Penjuru bagi Tabung Kemanusiaan Palestin 2021. Sumbangan disampaikan oleh Dayang Haja Asmah binti Haji Omar, Naib yang di-Pertua Penjuru. Sumbangan merupakan hasil kutipan amal penjuru sebagai tanda solidariti keprihatinan terhadap penderitaan yang dihadapi oleh rakyat Palestin. Dalam usaha bersama membendung penularan wabak COVID-19 di negara Brunei Darussalam, Jabatan Hal Ehwal Masjid Kementerian Hal Ehwal Agama melalui bahagian Hal Ehwal Muslimah dengan kerjasama tenaga pembimbing kelas Muslimah di Masjid, Surau dan Balai Ibadat seluruh negara mengadakan acara membaca surah-surah pilihan, Ratib Al-Atas dan zikir-zikir pilihan serta doa. Acara diadakan secara maya dan dibimbing oleh tenaga pembimbing kelas Muslimah. Ia juga diharap dapat mendapat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala serta dikurniakan kesejahteraan buat negara khususnya. Dalam usaha meningkatkan kapasiti dan kemahiran pegawai-pegawai pendakwaan syar'i, khasnya dalam pemakaian Undang-Undang Keterangan Bahagian Pendakwaan Syar'i, Kementerian Hal Ehwal Agama telah mengadakan kursus Perintah Keterangan Mahkamah Syariah 2001 lanjutan secara dalam talian. Kursus memfokuskan perbincangan dan kupasan berhubung isu-isu di dalam Undang-Undang Keterangan dalam pengendalian kes-kes jenayah syariah. Fasilitator yang dipilih bagi menjayakan kursus, Profesor Madya Dr. Zulfakar bin Ramli, pensyarah di Jabatan Amalan Perundangan Kuliah Undang-Undang Ahmad Ibrahim, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Berita sukan. Duli-Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaiswara Pengiran Muda Haji Sofri Bolkiah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khairuddin, Timbalan Presiden Persekutuan Bola Sepak ASEAN, petang tadi berkenan menyaksikan undian kejohanan bola sepak Piala AFF Suzuki 2020 yang diadakan secara maya. Kejohanan Piala AFF Suzuki 2020 dijadualkan bermula pada 5 Disember 2021. Dalam undian tersebut, 10 pasukan akan bersaing yang dibahagikan kepada 2 kumpulan. Pengundian bagi penentuan kumpulan disempurnakan oleh Datuk Seri Francisco Cabodi Lay dan Lim Kiang Tong, Naib Presiden AFF. Undian dimulakan dengan perlawanan pusingan kelayakan antara negara Brunei Darussalam dengan Timor Leste, dengan pemenang akan mengisi slot kumpulan A bersama-sama dengan Thailand, Myanmar, Filipina dan Singapura. Manakala kumpulan B pula terdiri dari juara bertahan Vietnam, Malaysia, Indonesia, Kemboja dan Laos.